Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Singapura di antara pasukan DPMMFC menentang Warriors FC. Dalam perlawanan ini, DPMMFC tewas dengan keputusan 3-5. Berangkat sama Paduka Adinda dan Paduka-Paduka Anak Muda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Bahaya Alexander dan jaringan pertama. Gol pertama Warriors FC dijaringkan pada minit ke-24 melalui Jordan Webb, manakala gol pertama DPMMFC dijaringkan oleh Rafael Ramazotti. Pada minit ke-54 dalam pusingan kedua, Jordan Webb menggandakan jaringan bagi Warriors FC. Sementara itu, pada minit ke-31, Billy Mehmet menjaringkan gol kedua buat pasukan Brunei DPMMFC. Pemain Warriors FC, Kento Fukuda, menambah gol ketiga buat pasukannya pada minit ke-71. Pada minit ke-83, tandukan kemas Rafael Ramazotti menghasilkan gol ketiga buat DPMMFC. DPMMFC terpaksa akur apabila Joel Shibamba berjaya menjaringkan gol kelima buat Warriors FC. Keputusan kekal Brunei DPMMFC 3, Warriors FC 5 sehingga ke wisal penamat. Gol ketiga untuk Warriors FC. Di counter attack dilakukan pula oleh pemain Warriors. Padan berbahaya bagi pasukan Brunei DPMMFC sekali ini berdepan gawang. Tidak ada pemain pertahanan. Atalita bahaya. Dan rebatan kencang mengukuhkan kedudukan pasukan Warriors 4-2. Cukup baik. Atalita dan itulah dia gol. Sekali lagi merapatkan jurang. Oh bahaya. Dan kali ini bagaimana? Pihak Majlis Ugama Islam Brunei dan Kementerian Hal-Ehwal Agama tidak pernah memberikan kebenaran bagi mengadakan sebarang kutipan bagi maksud membaiki Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri yang mengalami kerosakan besar akibat kebakaran baru-baru ini. Kenyataan tersebut dibuat susulan tersebarnya melalui media sosial berkaitan dengan kutipan derma bagi pembaikan masjid yang telah disebarkan kepada orang ramai melalui aplikasi media sosial WhatsApp. Dalam kenyataannya, Majlis Ugama Islam Brunei dan Kementerian Hal-Ehwal Agama menegaskan kenyataan yang disebarkan itu adalah dinilai tidak sahih dan palsu. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih apatah lagi yang palsu dan direka-reka adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang boleh menyebabkan ketenteraman awam terganggu, boleh dipenjarakan 3 tahun dan denda sejumlah RM3,000. Kementerian Hal-Ehwal Agama menegaskan kepada orang ramai supaya jangan sekali-kali terlibat dalam mengeluarkan dan menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan tidak berasas. Para pengguna media sosial dan aplikasi juga diperingatkan agar tidak mudah mempercayai maklumat mencurigakan serta merujuk kepada sumber yang diketahui kesahihannya. Dalam dunia serba moden ini, umat Islam perlu memelihara kesahihan sesuatu maklumat agar tidak mendatangkan kemudaratan, kekacauan dan permusuhan dalam kalangan masyarakat, terutama dalam penyebaran berita melalui media sosial dan rancangan televisyen. Kecanggihan media massa atau media sosial menjadikan sesuatu isu itu dapat tersebar dalam sekelip mata tanpa boleh disekat. Perkara tersebut antara isu yang dibincangkan semasa dakwah kontemporari bertajuk ekstremisme mengancam perpaduan ummah. Antara yang hadir Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharajalela Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal-Ehwal Agama.
Juga hadir Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Pemangku Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, dan Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Pemangku Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Nadwah kontemporari dikendalikan oleh 3 ahli panel terdiri daripada Profesor Datuk Dr. Said Muhammad Akil bin Ali Al-Mahdali dari UNISA, Dr. Muhammad bin Ali dari Universiti Teknologi Nanyang, Singapura, dan Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili dari Kupu SB. Nadwah kontemporari menjadi wadah dalam memberikan kefahaman yang betul berpaksikan kepada idea serta pandangan dari sudut pandangan mazhab Syafi'i dan juga pandangan 3 mazhab yang lain. Ia dikendalikan oleh UNISA melalui Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i dengan kerjasama Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jemaah Kupu SB. Nadwah kontemporari dihadiri lebih 200 orang. Imamul Akbar Jadul Haq rahimahullah ta'ala. Pihak bomba dan penyelamat masih menyiasat punca kebakaran yang meranapkan sebuah rumah di Kampung Pudak tengah hari kemarin. Menurut pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, mereka menerima panggilan kira-kira pukul 12.10 tengah hari. Operasi memadam melibatkan 10 anggota bomba. 3 buah perahu bomba dari Balai Bomba Laut dan Balai Bomba Sungai Kebun dikerahkan ke tempat kejadian. Api berjaya dipadamkan dalam masa 5 minit. Rumah tersebut kepunyaan Awang Haji Abdullah bin Minuddin yang telah ditinggalkan kosong sejak tahun 2010. Menurut pihak bomba dan penyelamat, anggaran kerugian sebanyak RM15,000. Berada di tempat kejadian, Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Duka Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan timbalannya Awang Haji Idris bin Haji Ali. Fasa ketiga proses lesen pekerja asing LPA iaitu bagi permohonan membaharui lesen dan pertukaran kontrak sudah pun bermula pada 1 April. Dengan bermulanya proses fasa ketiga ini, permohonan sokongan pas kerja BUR 500 dan juga BUR 555 adalah ditiadakan dan tidak akan lagi diterima mulai 1 Julai 2017. Berikutan mengongsikan pensyaratan proses permohonan lesen pekerja asing baru yang disediakan oleh Jabatan Buruh. Tidak ada alasan bagi ibu bapa untuk tidak menghantar anak-anak mereka yang berkeperluan khas ke sekolah. Lebih-lebih lagi, kerajaan telah menyediakan sekolah khas bagi anak-anak yang berkeperluan khas seperti yang terdapat di blok titipan kasih model sekolah inklusif Sekolah Rendah Keriam di daerah Tutong.
Sekolah berkenaan meraihkan ulang tahun ke-6 penubuhan blok berkenaan. Sambutan tersebut bertujuan untuk mendedahkan kepada orang ramai mengenai dengan model sekolah inklusif tersebut. Hari terbuka dirasmikan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Tanjung Maya. 35 orang murid berkeperluan khas belajar di blok tersebut. Juga hadir Awang Syamsul Bahrain bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab menyeru ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas supaya dapat menghantar anak-anak ke sekolah berkenaan bagi memastikan mereka mendapat pendidikan yang sempurna. Saya berharap orang ramai, ibu bapa, supaya kalau terdapat anak-anak mereka yang memerlukan didikan atau pengajaran yang terdapat di rumah mereka, anak-anak yang berkeperluan khas, bolehlah mengantar ke sekolah ini karena inilah peluang untuk memberi pendidikan atau menambah pendidikan kepada anak-anak. Karena mungkin kalau mereka itu belajar di sekolah khas, mereka itu nampak terlambat memahami pelajaran. Tapi dengan adanya bantuan sekolah blok ini, tertipan kasih ini, mereka akan diajar dengan sempurna. Setiap pelajar disarankan supaya memanfaatkan ilmu yang diajar oleh guru-guru dan sesiapa yang memberikan ilmu yang baik. Guru juga berperanan memberi semangat kepada pelajar-pelajar untuk meraih kecemerlangan dalam pelajaran bersesuaian dengan hasrat wawasan negara 2035. Saranan tersebut disuarakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Telisai semasa majlis penyampaian hadiah dan sijil murid cemerlang peperiksaan Sekolah Rendah PSR dan Sekolah Rendah Ugama Lamunin 2016. Yang Berhormat Awang Haji Ramli juga menasihatkan pelajar-pelajar bergiat aktif dalam aktiviti berfaedah, mencari maklumat bagi menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran, bukan sahaja untuk mendapat kecemerlangan dalam bidang akademik, malahan pelbagai bidang. Seramai 10 pelajar cemerlang dalam peperiksaan PSR dari sekolah-sekolah rendah terpilih menerima hadiah masing-masing. Majlis penyampaian hadiah dan sijil pelajar cemerlang ini diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Lamunin. Bagi membantu pengusaha tempatan dalam keusahawanan mikro dan kecil, ceramah mengenai langkah memulakan perniagaan atau how to set up a business telah diadakan bersemasa acara pameran Rumah Anjuran Bank Islam Brunei Darussalam BIBD yang ke-10. Ceramah adalah satu inisiatif bagi mengongsikan ilmu pengetahuan untuk memajukan perniagaan para usahawan. Ceramah diadakan di Bank BIBD Cawangan Kulap. Beberapa usahawan tempatan yang berjaya termasuk Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ahli Lembaga Darussalam Enterprise Day dan Javed Ahmad, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Day, mengongsikan pengalaman keusahawanan dan menerangkan peranan Day dalam membantu para pengusaha tempatan. Hopefully akan dapat menyorang memberi gambaran atau hala tuju ke mana perniaga-perniagaan ini dapat mengembang majukan perniagaan diorang. Because I think kerajaan Kebawah Duli sentiasa menganjurkan supaya jangan berharap kepada kerajaan, nyorang expand your interest in business itu. So we want them to have a structured reference nyorang, meaning siapa yang akan ditanyanya tu mesti yang nyorang berkebolehan, ada pengalaman, okay? So kalau dapat pengalaman-pengalaman tu dapat di-share and segala nyorang terms and reference apa tu or guidelines itu dapat di-share di sini. Orang ramai khususnya para belia diseru agar menyertai pengawasan kejiranan untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman kawasan masing-masing. Seruan itu dibuat Inspektor Renal alias Daniel Chin, pemangku pegawai penguasa Balai Polis Bangar semasa perjumpaan dengan pengurusi pengawasan kejiranan. Antara perkara yang dibincangkan perangkaan kes jenayah bagi suku tahun pertama 2017, statistik jenayah, kesalahan lalu lintas dan aktiviti yang dijalankan oleh pengawasan kejiranan bersama polis di Raja Brunei melalui Balai Polis Bangar.
Perjumpaan seumpama itu antara lain bertujuan untuk bermuzakarah dan berbincang bersama dengan pengurusi pengawasan kejiranan di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Dewan Bahasa dan Pustaka sentiasa proaktif memberigakan peranannya dalam memperkasa bahasa Melayu. Salah satu usaha tersebut menerbitkan bahan tulisan berbahasa Melayu termasuk penerbitan buku, majalah dan jurnal. Ke arah memperkenalkan bahan terbitannya kepada kalangan pelajar, bahagian sastra, majalah dan jurnal mengendalikan Jerewara Majalah Mekar dan Naindong 2017. Sejak penubuhannya, bahagian sastra, majalah dan jurnal berjaya menghasilkan majalah dan jurnal iaitu Naindong, Mekar, Juara Pelajar, Bahana, Pantaran, Beriga dan Pangsura. Antara objektif utama Jerayawara ini dianjurkan adalah untuk memberi peluang dan ruang kepada murid-murid menulis dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, di samping memupuk budaya membaca, menggalakkan minat budaya membaca dalam kalangan para pelajar serta memberi kesedaran tentang dunia penulisan yang boleh memberikan pulangan ekonomi dan seterusnya menjadikannya sebagai kerjaya. Kami mengadakan Jerayawara pada kali ini adalah untuk memperkenalkan dan menerangkan majalah-majalah terbitan DBP, terutama sekali majalah Mekar dan Naindong. Untuk makluman, majalah Naindong adalah majalah dalam tulisan Jawi. Ini adalah majalah baru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan adanya Jerayawara ini, murid-murid dan peminat-peminat majalah Mekar akan lebih meminati lagi majalah Mekar yang telah diterbitkan begitu lama, iaitu dari bermula 1967, dengan ruangan-ruangannya yang menarik yang boleh dijadikan bacaan tambahan dan rujukan untuk menghadapi peperiksaan, terutama sekali karangan-karangan yang terdapat di dalamnya untuk jadi panduan. PISA, Program for International Student Assessment atau Program Penilaian Pelajar Antarabangsa membantu pelajar dalam meningkatkan pencapaian pendidikan yang lebih berjaya. Ia merupakan antara inisiatif Kementerian Pendidikan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Kita ikuti maklumat mengenainya yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.
Kursus ibadat haji bagi tahun ini akan bermula hari ini sehingga 21 Mei depan setiap hari Jumaat dan Ahad sebanyak 10 kali bermula pukul 8 hingga 10 pagi. Tempat kursus di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Ahmad Umi Kalsum Al-Islam Kampung Mulaud, Sekolah Ugama Lambak Kanan Kampung Lambak Kanan, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bulkiah Brakas, Sekolah Ugama Sungai Besar Kampung Sungai Besar, Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Belait, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bulkiah Seria, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nurain Daerah Tutong dan Sekolah Persediaan Arab Temburong. Kursus antara lain bertujuan bagi memberikan kefahaman pengetahuan dan bimbingan mengenai manasik haji serta hukum mengenainya. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge JCE peringkat O, AS dan A serta IG CSE bagi bulan Oktober dan November kini dibukakan sehingga 1 Jun 2017. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar semasa waktu pejabat iaitu setiap hari Isnin dan Khamis pukul 8 hingga 11 pagi dan 1.30 hingga 3 petang sementara hari Sabtu pukul 8 hingga 10 pagi. Semasa bulan Ramadan, pendaftaran dibuka mulai pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari sementara hari Sabtu pukul 8.15 hingga 10 pagi. Sistem pengangkutan teksi di negara ini menawarkan perkhidmatan bukan sahaja untuk para pelancong dan pendatang luar negara, malah kepada semua peringkat penumpang. Perkhidmatan menghubungkan semua lokasi dan destinasi yang strategik di negara ini dan pemandu teksi boleh dipanggil untuk mengambil penumpang di mana sahaja anda berada. Peramah dan boleh dipercayai pengangkutan teksi bersedia berkhidmat untuk anda. Beralih ke berita-berita antarabangsa. Isu di Timur Tengah perlu diselesaikan secara komprehensif iaitu dengan mempertimbangkan faktor yang lain seperti konflik Palestin-Israel dan masalah di Yaman. Utusan khas China Gong Zhousheng dalam temu bual di Ibu Negeri Mesir, Kahirah berkata penyelesaian tersebut penting memandangkan keadaan rumit di rantau tersebut menjejaskan keamanan dan kestabilan dunia secara keseluruhannya. Mengenai laporan penggunaan senjata kimia oleh Syria, Gong menyatakan penyiasatan perlu telus dan tidak menjadi alasan bagi sekatan dan serangan ketenteraan. Sekatanya, tiada jalan lain bagi isu Timur Tengah, penyelesaian politik adalah satu-satunya pilihan. Operasi ketenteraan bukan penyelesaian sebarang isu dan masyarakat antarabangsa perlu kembali pada hala tuju yang betul dan penggunaan diplomasi bagi menyelesaikan masalah, meningkatkan perdamaian antara parti dan perlu meneruskan rundingan politik dan proses damai. 和平进程这样的方向上来。 Beliau melahirkan kepercayaan negara-negara perlu menyedari kestabilan dan pembangunan di rantau tersebut memerlukan penyelesaian ekonomi. Gong juga menjelaskan inisiatif One Belt One Road mempunyai manfaat bersama dan penyelesaian menang-menang sebagai terasnya.
Tambahnya, ianya juga membantu negara-negara di rantau terbabit dengan memajukan ekonomi dan pembinaan semula selepas perang. Perkembangan kejadian runtuhan sampah di Colombo, Sri Lanka. Para pekerja kecemasan meneruskan usaha mencari dan menyelamat selepas insiden yang membunuh sekurang-kurangnya 16 orang dan mencederakan berpuluh-puluh yang lain. Dianggarkan 91 meter timbunan sampah runtuh dan menghempap rumah-rumah berdekatan dengan lebih 145 buah runtuh tertimbus dengan banyak penduduk terperangkap di bawah runtuhan sampah. Jumlah mangsa yang maut dijangka meningkat. 2 budak lelaki dan 2 budak perempuan antara 11 mangsa yang disahkan maut. Mereka berusia antara 11 dan 15 tahun. Beratus-ratus tentera membantu dalam usaha mencari mangsa yang terperangkap sementara 2 jentera berat digunakan. Sekurang-kurangnya 800 tan sampah sarap dibuang ke kawasan pembuangan sampah terbuka di kawasan terbabit menyebabkan kemarahan para penduduk yang tinggal berdekatan. Parlimen Sri Lanka baru-baru ini memberi amaran 23 juta tan sampah sarap yang memburukkan di Kolon Nawa, mencetuskan bahaya kesihatan yang amat serius. Usaha sedang dilaksanakan bagi membina loji elektrik yang boleh mengubah sampah sarap menjadi bahan bakar. Di barat laut Iran, lebih 20 orang maut dan 16 lagi dilaporkan hilang ketika banjir kilat melanda barat laut Iran. Hujan lebat yang bermula sejak beberapa hari lalu itu telah melanda wilayah timur Azerbaijan dan rakaman video menunjukkan imej rumah-rumah yang ditenggelami air dan kenderaan yang dibawa arus deras. Menurut sumber rasmi, pasukan menyelamat menjumpai 12 mayat, 3 wanita dan 9 lelaki. Sumber itu juga menyatakan 2 lagi penduduk maut di Azar Shah berdekatan dengan 37 masih dilaporkan hilang. Data Bank China pada suku pertama tahun 2017 menunjukkan jumlah keseluruhan pinjaman yuan dominasi terkumpul berjumlah 110.83 trilion yuan, meningkat 12.4% berbanding pada tahun lalu. Bank tersebut dijangka akan melanjutkan 4.22 trilion yuan ke dalam pinjaman baru pada suku pertama tahun 2017. Kewangan itu diketatkan dari 4.61 yuan bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menurut data Bank Rakyat China PBOC, jumlah keseluruhan kewangan sosial, syarikat bukan kewangan dan isi rumah yang diperolehi dari sistem kewangan berjumlah 162.82 trilion yuan pada penghujung Mac, naik 12.5% dari tahun ke tahun. Pengarah Kajian dan Statistik di bawah BPOC, Tuan Jan Hong berkata, perkara ini memberikan isyarat pelaksanaan yang cermat dan dasar kewangan yang neutral serta mengukuhkan langkah-langkah pengawasan kehematan mikro. Pecahan data pinjaman juga menunjukkan kadar pertumbuhan yang lebih ringan dalam pinjaman gadai janji dengan meningkatkan jumlah pinjaman tertunggak dalam hartanah 26.1% tahun ke tahun, turun 0.9% berbanding pertumbuhan keseluruhan pada tahun 2016. Lawatan seminggu pakar hak asasi manusia PBB ke Cuba berakhir dengan resolusi untuk menangani masalah penyeludupan manusia. Ahli Majlis Hak Asasi Manusia PBB dan pelapor khas mengenai penyeludupan orang berkata pentadbiran Obama menamatkan dasar keras dengan membenarkan warga Cuba yang tinggal secara haram di Amerika untuk menetap di sana sekaligus menggunakan penyeludupan manusia antara kedua buah. Menangani penyeludupan manusia merupakan antara dialog yang dibincangkan di bawah wakil pentadbiran Obama dengan Havana. Tujuh perlawanan Liga Perdana Inggeris berlangsung malam tadi dan awal pagi tadi. Tottenham Hotspur tewas 4-0 kepada Bournemouth. Crystal Palace pula seri 2 sama dengan Leicester City. Sementara itu, Everton menang 3-1 ke atas Burnley. Manakala Stoke City pula menang 3-1 ke atas Hull City. Sunderland seri 2 sama dengan West Ham United. Watford pula menang 1-0 ke atas Swansea City dan Southampton tewas 0-3 kepada Manchester City. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.